Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah petang ini dimulakan dengan rangkuman berita utama. Hentikan semua kritikan dan kecaman berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman Datuk Seri Najib Razak. Jelas Perdana Menteri, keputusan itu dilakukan dengan teliti menerusi mesyuarat pengampunan. Pertimbangan utama meliputi aspek ihsan serta belas kasihan. Antara asas diambil kira melibatkan perjalanan hidup, kelakuan dalam penjara, khidmat serta jasa Datuk Seri Najib kepada negara. Yang di-Pertuan Agong itu sebagai mercu keihsanan atau fountain of mercy. Ya. Sama ada tuanku yang di-Pertuan Agong memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak, itu wewenang tuanku. Saya nak jelaskan ini. Ya. Baik. Lembaga harus beri pandangan. Jadi, dan apa hak mana-mana tahanan atau banduan mengemukakan pandangan. Itu perkara 113 dalam peraturan. Itu jelas. Tanpa kecuali. Sesiapa pun. Sebaik saja ada yang mengatakan mesti minima 3 tahun. Tak betul. Siapa saja kali pertama ikut prosesnya boleh mengemukakan rayuan. Tiada kompromi, Perdana Menteri sekali lagi menegaskan pendirian kerajaan pimpinan beliau terhadap sebarang bentuk rasuah. Tegas Datuk Seri Anwar, rasuah harus dibantras bermula dari peringkat atasan tanpa mengira pangkat dan jawatan. Kalau diambil tindakan terhadap perempuan kecil itu, bagaimana kita boleh biarkan rasuah skala besar itu berlalu tanpa apa-apa tindakan? Bentuk tindakan jangan tanya saya. Saya beri arahan umum kepada semua jabatan, semua badan penguasaan, tegas. Sementara kita ada tekad politik dan konsensus dalam Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dipersembahkan taklimat mengenai pengurusan dan pentadbiran Istana Negara. Taklimat berkenaan dipersembahkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Major Jeneral Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin. Pada masa sama, setiap ketua bahagian, pengurusan serta pegawai kanan Istana Negara turut memperkenalkan diri dan mempersembahkan peranan serta bidang penugasan masing-masing kepada Seri Paduka. Datuk Bandar dan ahli majlis perlu mengambil serius serta mengatasi masalah banjir di Kelang. Bertitah ketika menyempurnakan Majlis Pengisytiharan Majlis Bandaraya Diraja Kelang, Sultan Selangor mahu Kelang menjadi bandaraya yang boleh dibanggakan, menerusi imej bersih serta memiliki daya tarikan warisan bersejarah. Seperti yang kita semua sedia maklum, masalah banjir sering berlaku di daerah Kelang, terutama pada setiap musim terpuju. Situasi ini terjadi adalah disebabkan daerah Kelang terletak di sepanjang laluan Sungai Kelang, daripada hulu ke hilir sebelum air sungai ini menuju ke laut. Kiranya berlaku air pasang besar dan ikuti pula dengan hujan yang lebat, banjir besar akan melanda sebahagian daripada daerah Kelang dan akan menjejas kehidupan penduduk yang terlibat. Bekalan bawang dijamin mencukupi sehingga Mac ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, larangan ekspor bawang India bersifat sementara dan tidak menjejaskan bekalan. Selain itu, kerajaan juga mempunyai pilihan untuk mengimport bekalan bawang dari negara lain seperti China, Thailand dan Pakistan. India memberhentikan ekspor bawangnya susulan keadaan politik dan cuaca tidak menentu di negara itu. Ini pula mengenai status halal dan hukum memakan daging kultur. Perkara itu akan diperhalusi jawatan kuasa muzakarah kebangsaan termasuk perbincangan di peringkat global. Sebelum sebarang fatwa dan keputusan dikeluarkan, isu tersebut akan dimasukkan dalam perbincangan bersama Fiqh Academy di Jeddah.
daging kultur ni, muzakarah Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan telah berbincang. Isu ni baru-baru ni kita akan adakan perbincangan dengan Fiqh Academy di Jeddah dan perbincangan berkaitan dengan daging kultur ini akan dimasukkan dalam tu supaya nanti fatwa ataupun keputusan yang dibuat oleh Muzakarah Kebangsaan MKI ini di Malaysia ini akan lebih teliti dan diperhalusi dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Lebih 200,000 pengembara sehari akan menggunakan kedua-dua pintu tambak Johor sempena Tahun Baru Cina. Bagi melancarkan aliran trafik, agensi kawalan di CIQ, KSAB dan BSI Johor Bahru akan beroperasi sepenuhnya. Menurut Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir, 453 kaunter akan maksimum diaktifkan di semua mod laluan kenderaan. Sekatan kepada kenderaan berat dan pemeriksaan kargo juga akan dilaksana 2 hari sebelum perayaan. Baling, Pendang dan Pokok Sena, 3 daerah di Kedah ini mencatatkan suhu harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurang 3 hari berturut-turut. Lantaran itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1 iaitu berjaga-jaga. Fenomena ini menyebabkan kekurangan hujan, keadaan kering dan berlakunya gelombang haba. Daripada pemantauan kami, dapati 8 stesen meteorologi yang berada di daerah Kota Star, Sik, Pendang, Langkawi, Yan, Padan Terap dan Kubang Pasu telah merekodkan bilangan hari tanpa hujan selama ataupun melebihi 7 hari berturut-turut. Stesen meteorologi di lapangan terbang antarabangsa Langkawi merekodkan bilangan hari tanpa hujan paling lama sebanyak Sementara itu di Terengganu, 10 lokasi dikenal pasti berisiko mengalami kebakaran hutan ketika musim panas. Ia melibatkan daerah Setiu, Marang, Dungun dan Kuala Nerus. Bila El Nino ini hujan yang kurang, udaranya kering dan juga cuacanya memang panas. Jadi kemungkinan kebakaran hutan, lalang dan juga kebun-kebun akan bertambah berlaku di negeri Terengganu ini, yang dijangkakan bermula pada bulan April, bulan April hingga pertengahan tahun ini. Dan tetapi cuaca panas itu dijangkakan sehingga 9 bulan ataupun 12 bulan pada tahun ini. Met Malaysia menjangkakan cuaca panas berlarutan hingga hujung Mac atau awal April depan apabila fasa perailan monsun berlaku. Dan bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan semasa monsun timur laut. Angin monsun timur laut dilihat kini sudah pun mulai melemah dengan kelajuan angin khususnya di Laut Cina Selatan ini dianggarkan hanya sekitar 15 hingga 20 km sejam. Oleh itu, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dalam waktu yang terdekat ini. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca semasa. Imej Khemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang juga kurang hujan dan agak cerah untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung bagi sepanjang hari ini. Ribut petir pada sebelah petang ini hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dan juga di sekitar Negeri Sembilan yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Dan keadaan cuaca yang kurang hujan ini juga sebenarnya telah pun berlaku dalam tempoh yang agak panjang untuk kawasan-kawasan di sekitar utara Semenanjung dengan kawasan-kawasan di sekitar negeri Perlis dan juga utara Kedah dilihat telah pun mengalami hari tanpa hujan sehingga 20 hari. Keadaan cuaca hari yang tanpa hujan yang panjang ini juga turut menyebabkan peningkatan suhu yang tinggi di sekitar kawasan-kawasan di utara Semenanjung dengan suhu dilihat boleh mencecah sehingga 36 darjah Celsius secara puratanya untuk kawasan-kawasan di sekitar utara Semenanjung. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan berkenaan dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah, terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan, hujan lebat dan ribut petir dilihat berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah pada petang ini yang ianya dijangka boleh berterusan
sehinggalah ke waktu malam nanti. Untuk negeri Sarawak pula, ribut petir dilihat turut berlaku di beberapa bahagian seperti di Limbang, Kapit, Betong dan juga kemudiannya di Kuching. Keadaan cuaca ribut petir yang akan berlaku untuk bahagian Kuching dan juga di Limbang ini dijangka boleh berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian dulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Petani ahli Lembaga Pertubuhan Peladang terkesan banjir bakal terima bantuan. Itu antara fokus berita dari Terengganu. Langsung ke studio RTM Kuala Terengganu bersama Baharul Rahim. Baik, terima kasih. Terkesan banjir pada musim monsun Timur Laut, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Negeri Terengganu sedia peruntukan RM100,000 bagi membantu anggota dan ahli peladang. Bantuan akan disalurkan secara berperingkat. Menurut pengarahnya, Hasmila Abbas, LPP Negeri menerusi pertubuhan peladang kawasan PPK membuat penilaian kerosakan dan jumlah kerugian sebenar bagi menyediakan bantuan sewajarnya. Setakat ini, hampir 200 ahli PPK sekitar daerah Besut dan Hulu Terengganu telah dikenal pasti. Baru-baru ni kita dah laksanakanlah program CSR di Pasir Raja dan juga Kampus Syukur di Jerangau, kawasan PPK Jerangau, dan insyaAllah dalam masa dekat ni kita akan turunkan juga pula bakul makanan yang diperuntukkan jugalah untuk kepada ahli-ahli yang terkesan. Namun begitu sehingga kini kita tak adalah lagi amount berapa yang terkesan, namun begitu kita tengah buat bancian berapa orang yang terlibat. Tambah beliau, peruntukan turut diagih dalam bentuk bantuan bakul makanan. LPP Negeri mempunyai 53,000 ahli merangkumi penlibatan dalam pelbagai projek pertanian, makanan dan peladangan. Ke arah meneroka teknologi pengangkutan baharu dan mewujudkan ekosistem kenderaan hijau pada masa akan datang, Terengganu menyambut baik kerjasama strategik dengan anak syarikat Petronas Gentari Sdn Bhd untuk mewujudkan stesen pengecas kenderaan elektrik di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Tengku Seri Bijaya Raja berkata melalui pembangunan infrastruktur elektrik dan hidrogen itu, lebih banyak pelaburan dan cadangan daripada anak syarikat itu sedang dipertimbang. Setakat ni kalau kita tengok, kalau siapa yang ada kenderaan EV untuk datang ke sebelah pantai timur ni, dia kena merancang betul-betul di mana tempat yang dia nak charge kenderaan tu. So kita dengan hati terbuka memang welcome lah Gentari especially untuk datang membuat pelaburan di Terengganu, dan setakat ini memang pun dia orang dah pun ada buat engagement dengan kita punya GLC dan juga dengan PBT kita.
Beliau menyempurnakan program Green Mobility Roadshow by Gentari di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Penganjurannya bagi memberi pendedahan dalam bidang tenaga bersih, terutamanya tenaga boleh diperbaharui dan mobiliti hijau kepada masyarakat. Terap semangat cintakan alam sekitar dalam kalangan golongan muda. Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Terengganu mengambil pendekatan menganjurkan aktiviti rekreasi lestari alam. Pengarah Yadim Terengganu Nasrul Hadi Saidin berkata 170 sukarelawan Yadim dan Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu turun padang membersih pantai seberang Takir. 400 kg pelbagai jenis sampah termasuk botol, plastik, kaca dan ranting kayu berjaya dikumpul dalam tempoh 2 jam. Dan kita harap juga program begini dapat beri kesedaran kepada masyarakat supaya kalau cuti nanti datang ke Terengganu ni, janganlah tinggalkan sampah di lokasi. Sebaliknya datang bawa balik sampah tersebut. Barulah hasrat kita untuk menjaga kelestarian alam tu akan tercapai bila semua pihak terlibat bertanggungjawab di atas sampah-sampah yang dibawa sendiri itu. Selain mengubah mentaliti bagi menjaga alam sekitar, program dianjurkan adalah ke arah melahirkan lebih ramai da'i Laskar Alam. Keseluruhannya kalau kita lihat di belakang ni, banyak juga sampah yang kita berjaya pungut bersama dengan kumpulan pelajar kita pada hari ini, dan mengikut kata pihak pengarah Yadim tadi, ini antara boleh dikatakan yang terbanyak yang pernah dikutip sebelum ini. Usaha melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan B40 dan miskin tegar. Pusat pemprosesan makanan inovatif dibuka di Kompleks Usahawan Terengganu, Mane. Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar berkata projek perintis itu dilaksana menerusi syarikat pemula Universiti Malaysia Terengganu UMT Honey Melon World Sendirian Berhad. Ia bagi menggalakkan komuniti setempat menceburi bidang perniagaan dengan mendapatkan latihan pusat tersebut. Penlibatan komuniti untuk melatih B40 anak-anak B40 untuk duduk dekat sini menjalankan aktiviti kat sini selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun mereka bebaslah sama ada nak kekal bekerja di sini ataupun nak buka dia own company lah. Kita mengharapkan pusat inkubator ini ataupun inovatif ini boleh berjaya menghasilkan ramai kumpulan usahawan B40 untuk berjaya. Dan mengulas lanjut, beliau berkata pusat tersebut berupaya memberi kemudahan dan persediaan kepada usahawan bagi mengembangkan perniagaan dalam mencipta pelbagai produk makanan baru. Sekian berita dari Terengganu, kembali semula ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Kira-kira 35 juta ringgit disalurkan kepada Pahang bagi pengagihan bantuan awal persekolahan BAP. Bantuan sekali bayar itu akan memanfaatkan lebih 233,000 pelajar. Pengagihan sepenuhnya selesai sebelum sesi persekolahan baru Mac nanti. Menurut Exco, Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Abdul Razak, pengagihan akan disalurkan sepenuhnya kepada ibu bapa tanpa sebarang pemotongan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, 35.079 juta untuk bantuan awal persekolahan yang melibatkan 233,860 murid dan 739 sekolah di seluruh negeri Pahang. Iaitu pelajar akan menerima RM150 seorang dan tanpa sebarang penolakan. Dia tak ada potongan. Kalau dulu tu ada potongan kan, bayar ini yuran tu, yuran PIBG. Ini tak ada, dia kira net. Ada MPT 150 setiap murid. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan cek curah BAP Pahang di Kuantan. Dalam pada itu, kerajaan negeri turut menyediakan insentif tambahan RM100 menerusi bantuan prihatin Pahang pada murid tahun 1, tingkatan 5 dan 6.
Utamakan keselamatan diri, kediaman dan kenderaan sebelum memulakan perjalanan pada musim perayaan ini. Nasihat dikeluarkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang agar masyarakat peka dan meningkatkan kewaspadaan. Ketua Cawangan Penguatkuasaan Keselamatan Bangunan JBPM Pahang, Muhammad Raisdan Ismail berkata, sebanyak 187 kebakaran struktur dicatat menerusi Op Selamat Tahun Baru Cina tahun lalu di negeri ini. 101 daripada kes itu melibatkan kediaman. Pastikan peralatan elektrik dan peralatan di dapur tu ditutup dan dicabut. Macam contoh biasanya yang paling biasanya macam tonggas lah. Kepala tonggas tu pastikan cabut sebelum pada ni, dan pastikan tonggas tu tidak ada berlaku apa-apa kebocoran lah. Dan berkaitan dengan peralatan elektrik, pastikan kepala plug ataupun switch tu kita tutup dan kita cabut. Itu lebih selamatlah. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu Radio Pahang FM sempena Op Selamat Tahun Baru Cina. Sejumlah 1.5 juta ringgit diperuntukkan kepada Kemas bagi membina tabika khusus buat penduduk orang asli Kampung Teranik di rancangan pengumpulan semula Kuala Betis Gua Musang tahun ini. Selain itu, sebuah lagi kelas tabika untuk kanak-kanak orang asli di Kampung Sendrop, Tanah Tinggi, Lojing akan beroperasi bulan depan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri KKDW yang telah meluluskan sejumlah peruntukan yang besar untuk kita menyempurnakan pembinaan tabika ini. Yang keduanya, ada beberapa tabika lagi akan dibuka, terutamanya di kawasan lodging ini, iaitu di Pos Sendrop. Sebuah tabika lagi akan dibuka setelah mendapat permohonan daripada orang kampung. Sementara itu, Pengarah Kemas Kelantan Hashim Alang Abdul Hamid memberitahu bantuan makanan tambahan turut disediakan. Untuk tahun 2024 ni kita ada 252,000, di mana mereka ni setiap murid, setiap kanak-kanak ni mempunyai kos RM3 per day sehari yang akan dibagi untuk bantuan makanan tambahan. Lain-lain kos yang lain tu kita guru, dari segi peralatan lain tu kita tidak ambil kira. Ini yang hanya kita beritahu adalah untuk rutin tahunan yang diberi kepada masyarakat. Hasil untuk bantuan makanan tambahan saja 252,000 untuk kawasan ataupun untuk tabika-tabika di bawah Jabatan Kemajaan Orang Asli. Ini ibu bapa orang asli dah banyak dah yang sudah dah bawa anak pergi sekolah, dah pagi pun dah rajin dah bangun. Yang sekarang ni dah ramai, dah moden dah boleh tengok dah yang lain ke depan. Lepas tu dah ikutlah macam tu. Terima kasih kepada pihak Kemas dan Jakwa yang telah membina tabika baru. Perkembangan Liga Malaysia, Terengganu FC TFC hanya akan menggunakan 6 pemain import bagi mengharungi saingan Liga musim ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu Football Club Sdn Bhd Muhammad Sabri Abbas, ia sebagai langkah penjimatan kelab dalam menghadapi perjalanan musim yang panjang kali ini, iaitu bermula Mac hingga Mei tahun depan. Muhammad Sabri berkata tonggak sedia ada ialah Ivan Mahmud, Nurib Tukatasinov dan Arzim Redzovic, manakala 3 lagi pemain baru akan diumumkan sebelum bermulanya sesi latihan pertengahan bulan ini. Dalam pada itu, Muhammad Sabri berkata 3 pemain muda dari pasukan Terengganu FC2, TFC2, termasuk Muhammad Faris Rifki Abdul Rashid, Safwan Mazlan dan Muhammad Ubaidullah Syamsul Fazli yang akan beraksi di posisi pertahanan akan dinaikkan pangkat ke pasukan TFC musim ini. 3 tonggak berkenaan telah menunjukkan prestasi cemerlang dan diberi peluang beraksi bersama pasukan utama musim lepas. Paparan dari negeri di bawah bayu, Pertubuhan Peladang disaran mempelbagai inisiatif tingkatkan pengeluaran makanan. Langsung bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, sahih. Pertubuhan Peladang perlu mempelbagaikan inisiatif bagi membangunkan industri makanan sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi ahli-ahli peladang di Sabah. Usaha itu termasuklah memperbanyak program pembangunan tanaman, akuakultur, penternakan dan pembangunan usahawan tani.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor turut menyarankan ahli peladang agar tidak tertumpu kepada penghasilan bahan mentah, sebaliknya perlu mempelbagaikan keluaran hasil dengan menerokai industri hiliran untuk memenuhi keperluan tempatan. Beliau berucap merasmikan Majlis Ramah Mesra Pemimpin bersama ahli Pertubuhan Peladang Daerah Putatan, seterusnya menyampaikan anugerah khas kepada Pertubuhan Peladang Kawasan Putatan. Datuk Haji G turut mengalulukan penubuhan pusat pengumpulan hasil pertanian atau peladang outlet di Kampung Meruntum Putatan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada masyarakat peladang di kawasan itu. Terdahulu, Ketua Menteri menyerahkan replika cek peruntukan khas bernilai RM150,000 untuk membina bumbung tapak mobile food kiosk di Putatan. Kita juga mengharapkan bantuan ini diperhebatkan lagi untuk ke peladang kawasan Putatan sebab kita lihat peladang kawasan Putatan ini bukan saja yang tertumpu di Dun Tanjung Keramat dan Dun Petagas, malahan kita telah perluaskan operasi kita ke kawasan Dun Tanjung Haru. Peruntukan kepada Badan Keagamaan Bukan Islam, Sekolah Muballigh, Sekolah Jenis Kebangsaan dan Persendirian di Sabah diharap dapat dipertingkat tahun depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, walaupun peruntukan tahun ini berjumlah RM56.7 juta, namun perkara itu perlu dipertimbangkan demi pembangunan pendidikan sekolah terbabit. Mudah-mudahan bantuan seperti ini akan meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Ya, ini juga berasaskan kepada hasil kerjaan negeri, dan hasil kerjaan negeri ini boleh bertambah melalui kerjasama dan aktiviti-aktiviti yang baru yang diusahakan, terutama sekali pelaburan-pelaburan baru, penjagaan-penjagaan baru di kalangan masyarakat kita. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan ditemui media selepas merasmikan Pesta Tahun Baru Cina 2024 di Pekan Keningau. Beliau yang juga ahli Parlimen Keningau berharap Tahun Naga ini akan memberi limpahan kemakmuran dan kemajuan kepada Sabah. Dalam majlis ini, kerajaan negeri menyumbangkan 8 kepala singa kepada Persatuan Cina Tionghoa Keningau dan 5 kepala singa kepada daerah Tambunan. Sementara itu, di Tenom, sebanyak 15 kepala singa diserahkan kepada Gabungan Persatuan Komuniti Cina daerah tersebut. Penyerahan disempurnakan ahli Parlimen Tenom, Ridwan Rubin. Bagi masyarakat Tionghoa serta masyarakat Tenom amnya, kita amat sangat-sangat berterima kasih di atas keprihatinan dan juga kesudian yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah dalam merayakan perayaan Cina pada tahun ini. Saya wakil Tenom pihak Persatuan di sini. Ribuan terima kasih kami pihak CM, Ketua Menteri Datuk Haji G. Noor bagi singa lah. Peruntukan kami rakyat Tenom lah. Thank you. Operasi pemotongan penyambungan haram bekalan air di kawasan dikenal pasti di Sepanggar adalah usaha berterusan dan dibuat secara berkala. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya memohon kerjasama orang ramai untuk tampil membuat laporan sekiranya terdapat aktiviti seumpama dilakukan. Selepas kita melakukan pemotongan haram tersebut, kita akan membuat apa yang kita panggil vendor scheme, yang mana dalam konsep ini kita meletakkan tangki atau satu memasang meter pukal, kita lantik satu ketua daripada kalangan koloni tersebut untuk memantau ataupun membekalkan air. Jadi mereka dapat membeli air daripada vendor scheme tersebut. Datuk Shah Helmi ditemui pemberita selepas program Walkabout penyerahan 5 sempena Tahun Baru Cina 2024 di Putatan. Dalam program ini, Datuk Shah Helmi yang juga ahli Parlimen Putatan berkata, beliau sentiasa terbuka untuk mendengar dan menerima cadangan daripada Dewan Perniagaan Kaum Tionghoa bagi memantapkan lagi kerjasama sedia ada. Ketika ini, pejabat Parlimen Putatan turut bekerjasama dengan Badan Bukan Kerajaan NGO Kaum Tionghoa dengan memberi fokus terhadap sektor pendidikan. Seramai 23 penduduk di Tanjung Aru menerima sumbangan limau Mandarin dan angpau. 跟家人吃饭啊，小孩子回家这样咯，
谢谢他咯，谢谢 YBI， 我们首饰部长哦很高兴，很高兴，真的，有东西拿啊，第一次，对，希望绵绵都有啊。 Kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian berkaitan hal ehwal agama Islam di Sabah supaya aktiviti keagamaan dapat ditingkatkan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pelbagai inisiatif dan peruntukan disediakan kerajaan negeri untuk menjalankan gerak kerja dakwah di seluruh Sabah. Inisiatif itu termasuklah pemberian bantuan kepada badan bukan kerajaan NGO Islam bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat. Sebab itu, peruntukan yang disediakan untuk mengadakan aktiviti keagamaan termasuklah saudara baru ini terus ditingkatkan oleh kerajaan dan begitu juga dengan gerak kerja NGO yang berkaitan tentang hal ehwal Islam ini terus dibantu oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Datuk Nizam yang juga adun apas ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Mualaf Tawau di Tawau. Beliau turut menyuruh semua saudara baharu yang belum menjadi ahli Persatuan Mualaf Tawau agar berbuat demikian kerana banyak manfaat yang disediakan menerusi persatuan itu. Terdahulu Datuk Nizam turut menyampaikan bantuan sebanyak RM5,000 untuk kegunaan aktiviti Persatuan Mualaf Tawau. Pertubuhan bukan kerajaan, NGO ataupun badan-badan amal Islam di negeri ini digalakkan berniaga agar dapat menjana kewangan pertubuhan masing-masing. Timbalan Mufti Kerajaan Sabah Datuk Abdul Manap Lakariba berkata pihaknya sentiasa menyokong persatuan agama memulakan perniagaan untuk menambah dana persatuan dan tidak hanya mengharapkan sumbangan daripada orang ramai. Kita harap juga di tempat-tempat lain, NGO Islam yang lain teruskan, kuatkan, pergiatkan perniagaan itu untuk kita bangun, Islam itu bangun dan ummah juga bangun dengan sebab kita punya peranan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Hari Terbuka Bayu Raudah di Putatan. Pertubuhan Kebajikan Bayu Raudah Sabah ditubuhkan sejak Ogos 2022 dan mempunyai 250 pelajar kurang berkemampuan di Pusat Pendidikan Bayu Raudah. Selain itu, pertubuhan itu juga aktif melaksanakan aktiviti kebajikan dengan menyediakan bahan keperluan asas bulanan kepada asnaf yang berdaftar dengan Bayu Raudah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Sahi, silakan. Baik, Soran, terima kasih. Meninjau pula perkembangan dari bumi Kenyalang antara tumpuan pemilikan 3 entiti bakal tingkatkan ekonomi Sarawak. Perinciannya, kita langsung saja bersama Buma Wen di Kuching. Silakan, Buma. Ya Sahi, terima kasih. Sarawak bakal menyaksikan ekosistem pentadbiran yang lengkap menjelang hujung tahun ini dengan pemilikan 3 entiti. Premier Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apem berkata dengan pengambil alihan Pelabuhan Bintulu pada Jun tahun ini, selain pemilikan Maswings yang akan meningkatkan kemampuan ekonomi Sarawak. The only missing link now is the commercial bank. Okay. Port kita dah ambil balik Bintulu Port. Okay. And then the next one is airline business. Kita pun airline. That one become a bridge to us. So once these are all set up, bank kita will boost our SME. Buat masa ini, kerajaan negeri sedang mengadakan perbincangan dengan sebuah bank komersil yang berpusat di Kuala Lumpur dan menjangkakan dapat dimutamatkan dalam masa terdekat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bercakap kepada media selepas Majlis Convocation ke-8 Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex di Santubong hari ini. Dalam majlis tersebut, beliau terus menggesa Sentex untuk melahirkan modal insan berkualiti dalam menjana agenda pembangunan negeri. Seramai 1,827 graduan dari 84 program dan kursus pelbagai peringkat menerima sijil masing-masing. Nasib golongan wanita khususnya suri rumah lebih terbela dengan mencarum skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso.
Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Haliasan berkata SKSSR menawarkan perlindungan dan manfaat kepada suri rumah sekaligus memberi kehidupan yang lebih terjamin sekiranya ditimpa insiden yang tidak diingini. Jadi saya menyeru supaya masyarakat kita khususnya yang suri rumah sama ada yang sakit ataupun yang sihat tu dia mencarum dalam skim keselamatan sosial suri rumah ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program ziarah prihatin Perkeso di Kampung Datuk Kuala Lawas. Beliau telah menyerahkan kerusi roda di bawah SKSSR kepada Nor Amelia Nazmin Muhammad, 30 tahun, yang menghidap penyakit SLE with transverse mellitus and neuro sejak 2016. Sebagai suri rumah berinsuran SRB, Nor Amelia menjadi penerima pertama di Malaysia untuk kerusi roda jenis motorized di bawah SKSSR sejak berkuat kuasa Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah pada 1 Disember 2022. Beliau turut menerima allowance keuzuran RM300 sebulan sehingga berumur 55 tahun. Sementara itu, pengurus Perkeso Limbang, Siti Sahara Tahir berkata banyak manfaat diperolehi daripada caruman SKSSR. Ke statistik keseluruhan dari segi di bawah skim keselamatan sosial suri rumah ni setelah ada empat orang penerima, iaitu 3 daripadanya adalah penerima di bawah skim notis kematian, maksudnya menerima faedah pension penakat, iaitu melibatkan kematian lah, tapi untuk di bawah keuzuran ini adalah kes pertama untuk Perkeso Limbang. Hak asasi kanak-kanak tidak mengira kewarganegaraan tetap menjadi antara agenda utama dalam menangani pendatang asing tanpa izin parti di Sarawak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, situasi ini berlaku di pusat-pusat tahanan sementara imigresen yang akan mengambil masa yang lama sehingga proses menghantar balik ke negara asal. Ia akan ditentukan mengikut umur kanak-kanak terbabit serta tempoh berada di depo tahanan. Tempoh mereka berada di depo tu. Dan ini akan menentukan misalnya dari segi hak-hak yang perlu diberikan kepada kanak-kanak itu, iaitu seperti hak untuk mendapat pendidikan. Itu yang hak asasinya. So di sinilah kita dapat berkolaborasi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat rombongan daripada Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sarawak Abdul Halim Abang Naili di Kuching. Pertemuan tersebut membincangkan kerjasama yang boleh diadakan termasuk program berkaitan di bawah Jabatan Imigresen dan Kementerian. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas Cawangan Pelawan akan terus berusaha menganjurkan pelbagai aktiviti untuk menarik penyertaan belia di Sibu. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Minti, yang juga pengerusi Seberkas Pelawan, penganjuran aktiviti ini bertujuan menyediakan platform untuk menunjukkan bakat para belia. Bersempena perayaan Tahun Baharu Cina kali ini, Seberkas Pelawan menganjurkan Bazar Tahun Baru Cina di dataran CCK lokal di Jalan Ling Kai Cheng, Sibu. Penganjuran bazar ini dapat memberi ruang kepada para belia untuk mempamerkan bakat dan kebolehan dalam bidang yang diminati. Usaha ini penting bukan sahaja untuk mempamerkan bakat, malah dapat meningkatkan tahap keyakinan mereka. As I told them, they have to be patient. Work on their dreams, work on their target. The people that they are idolize, those idols, be it singers, performers, dancers, or even athletes, they start from where they are now today. Everyone starts from humble beginning as to who they are now. So do not give up, be patient, be humble, and continue to learn, equip themselves. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan Bazar Tahun Baharu Cina tersebut malam tadi. Tambahnya, selain mempamerkan bakat di pentas persembahan, para belia yang terlibat dapat belajar selok-belok penganjuran acara dan bekerja dalam kumpulan. Dewan Bandaraya Kuching Utara sedang merancang untuk menaik taraf infrastruktur di tebingan Kuching, terutamanya kawasan Esplanade Tebingan Kuching dan kawasan laluan pejalan kaki di sepanjang lokasi tersebut.
Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Hilmi Othman, reka bentuk bagi projek menaik taraf Esplanade Tebingan Kuching sudah diluluskan, manakala tawaran tender akan dianugerahkan kepada kontraktor seawal bulan Mei tahun ini sebelum projek menaik taraf dilaksanakan dan dijangka mengambil masa 6 bulan sebelum siap sepenuhnya. Jelasnya, reka bentuk baharu kawasan tersebut akan mengambil kira penambahbaikan infrastruktur seperti tiang lampu dan aspek keselesaan untuk para pengunjung yang datang pada sebelah malam. Setelah siap sepenuhnya nanti, Esplanade Tebingan Kuching juga akan menjadi lokasi baharu bagi para penjajah untuk melakukan aktiviti perniagaan. Hilmi Othman juga berkata, setelah siap projek menaik taraf Esplanade Tebingan Kuching, keseluruhan kawasan Tebingan Kuching juga dijangka akan dinaik taraf dalam Kuching Waterfront Rejuvenation Project dan akan menyaksikan transformasi landscape Tebingan Kuching yang lebih moden dan cantik pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis menghidupkan lampu hiasan Tahun Baharu Cina pada 40 buah tiang lampu sepanjang Jalan Green Kuching semalam. Program bersempena dengan sambutan Tahun Baharu Cina 2024 itu dianjurkan bersama oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Kejiranan Mesra KJM Sungai Maung. Dalam perayaan itu, beliau juga mengagihkan sumbangan buah limau mandarin kepada para pengguna jalan raya di Jalan Green. Turut hadir pengerusi KJM Sungai Maung, Si Huatong. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Sahi. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Program Smart Sawah SBB berskala besar Alas Kincan akan diperluas secara berperingkat di Johor. Ia melibatkan 10 sawah padi berkeluasan 2,254 hektar. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohammad Sabu berkata, langkah itu bagi menambah rizab kawasan penanaman padi sekaligus meningkatkan produktiviti pengeluaran padi negara. Kita harap tempat ini dengan pemerhatian khusus daripada kerajaan federal dan kerajaan negeri dan juga dengan teknologi dan pembajaan dan benih yang sesuai, kita yakin satu hari dia akan mencapai 7 hingga 10 tan per hektar. Inilah yang harapan dan saya amat bergembira dan sokongan dan pemerhatian daripada kerajaan negeri amat kita hargai untuk menjayakan program security makanan ini. Beliau ditemui ketika melawat projek penanaman padi di Kampung Sawah Ring Tangkak. Sebanyak 3.45 juta ringgit disalurkan bagi memperkasa projek penanaman padi di kawasan tersebut. Dasar 30% kuota wanita sebagai pembuat keputusan atau ahli lembaga pengarah syarikat perlu dimansuhkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pada masa ini ramai wanita layak untuk memegang jawatan berkenaan dan ia tidak boleh dihadkan. We should not have any ceiling. Kalau dari segi 30% tu, kalau dalam sektor awam kita dah sampai ke 38. Sekarang baru ni latest dah 42%. Jadi kalau kita nak letak peratus 50 ke apa, we don't want to have a ceiling lagi. We should not create the ceiling anymore. Kan selalu dalam kursus wanita, glass ceiling. We should not have glass ceiling anymore. Kita tak patut ada glass ceiling. We should move on secara bebas. Tidak perlu disekat lagi. Tidak ada lagi glass ceiling.
Beliau menyatakannya selepas program Laman Wanita Negeri Bersejarah sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa di Bandar Baru Jasin. Projek landasan berkembar sistem tren elektrik Gemas Johor Bahru diyakini beri impak positif memacu pembangunan daerah Gemas dan Tampin. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, projek dijangka siap sepenuhnya April 2025. Projek tersebut telah 92% siap kelak yang membolehkan perkhidmatan tren elektrik ETS dihubungkan dari Padang Besar Perlis ke Johor Bahru, Johor. Saya secara peribadi merasa sangat berbesar hati perkhidmatan awam dengan penuh integriti. Saya sentiasa yakin itu merupakan satu impak yang akan memberikan kebaikan kepada penduduk di sini. Tetapi yang penting adalah pembinaan kita panggil kemudahan logistik di Gemas itu sendiri. Depo yang akan dibina di situ juga akan memberi impak kepada pembangunan yang lebih baik di daerah Gemas dan Tampin. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Jabatan dan Daerah Tampin. Dalam pada itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah memulakan pembinaan menggantikan jambatan gantung Kampung Kurnia Diraja Tampin bernilai RM4.9 juta yang menghubungkan Felda Jelai ke Gemas. Bantras aktiviti Alibaba, tegas Exco Negeri Sembilan J. Arul Kumar, pengubalan undang-undang baharu harus dipercepat bagi mengekang aktiviti sewa lesen perniagaan kepada warga asing. Jelasnya sehingga kini hanya undang-undang di peringkat pihak berkuasa tempatan sahaja digunakan. Memang tindakan itu adalah tindakan ke atas warga negara Malaysia yang memberikan lesen itu kepada orang lain. So itu lagi penting untuk membolehkan orang negara kita, warga negara kita tidak menggunakan ruang ini untuk menyewakan ataupun pinjamkan ataupun mendapatkan hasil daripada penyewaan daripada lesen-lesen ini. Terdahulu media melaporkan kerajaan dalam memproses merangka dasar undang-undang anti Alibaba bagi menangani kesan negatif budaya itu terhadap ekonomi. Tiga lagi tahanan parti yang lolos dari depo Immigration Sementara Bido ditahan semula awal pagi tadi. Penahanan ini menjadikan jumlah keseluruhan yang diberkas setakat ini seramai 54 orang. Jelas Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, pasukan operasi telah berjaya menahan seorang lelaki etnik Rohingya di Felkra Jalan Kacu, Tapah malam tadi. Seorang lagi tahanan dicekup di kilometer 327 Lebuh Raya Plus arah utara, manakala tangkapan seterusnya di Batu 2 Jalan Pahang Tapah. Dalam pada itu, seorang tahanan maut setelah terlibat kemalangan di kilometer 332.5 Lebuh Raya Plus arah selatan malam tadi. Naas membabitkan sebuah kenderaan dan pejalan kaki pada pukul 9.20 malam. Dalam pada itu, baki 75 tahanan depo Immigration Sementara Bidor yang meloloskan diri pada Khamis lalu dipercayai masih bersembunyi di lingkungan kawasan pencarian. Ia hasil soal siasat polis terhadap tahanan yang berjaya ditahan semula. Mereka masih lagi berada di kawasan daerah Tapah lagi. Kerana seperti mana awal dahulu saya memberi siaran media di depo tahanan Immigration di Bido, mereka ni melarikan diri dalam keadaan seles pinggang. Tidak membawa apa-apa barang keperluan, barang asas, wang tak ada, handphone tak ada, dan mereka mengharapkan bantuan daripada orang ramai. Operasi pencarian masih tertumpu di daerah Bidor dan Tapah serta kawasan terpencil seperti ladang kelapa sawit dan hutan kecil. Anggota polis di Ipoh parah selepas dilanggar lari sebuah kenderaan. Kejadian berlaku ketika mangsa sedang menjalankan tugas rondaan cegah jenayah bermotosikal. Menurut Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, kejadian berlaku di Jalan Tanjung Rambutan Cemor malam tadi. Siasatan awal mendapati mangsa bersama seorang lagi anggota pasukan cuba menghampiri sebuah kereta mencurigakan di tepi jalan. Secara tiba-tiba, pemandu bertindak mengundurkan kereta dan melanggar motosikal mangsa hingga menyebabkannya terjatuh. Suspek kemudian sekali lagi menggerakkan kereta ke depan dan mengundur hingga melanggar mangsa buat kali kedua. Selepas itu, kereta berkenaan memecut meninggalkan lokasi kejadian. Akibat
Akibat daripada pelanggaran, mangsa mengalami patah tulang rusuk dan bahu. Usaha memburu suspek dipergiat. Waspada terhadap skim pelaburan palsu dan jangan mudah terpedaya. Pengetahuan dan makluman berterusan antara benteng penting dalam menangani jenayah penipuan pelaburan. Sentiasa meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kita tentang ancaman penjenayah skam ni. Pihak AC ada mengeluarkan senarai-senarai syarikat-syarikat pelaburan yang telah dilesenkan dan telah diiktiraf. Di samping itu mereka juga ada mengeluarkan dia panggil scam meter. Scam meter ni adalah satu usaha inisiatif bagaimana kita nak mengenal pasti bahawa pelaburan-pelaburan yang telah ditawarkan kepada kita itu terlibat ataupun boleh berada dalam kategori scam atau tak. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Beliau turut menasihati orang ramai agar tidak terpedaya dengan janji pulangan pelaburan berganda dalam tempoh singkat. KWSP melaksanakan penambahbaikan kepada inisiatif Air Lindung di bawah Pelan Pelindungan Ahli. Air Lindung Fasa 2 akan memfokuskan kepada pengurusan polisi dan sijil bagi pelindungan lanjutan melebihi 1 tahun. Penambahbaikan ini merupakan kemajuan penting dalam evolusi platform Air Lindung yang menggabungkan produk pelindungan jangka panjang untuk ahli KWSP dan keluarga terdekat. Ia menawarkan ciri mesra pengguna bagi memudahkan pengurusan polisi yang diperkemas dan pembayaran berulang yang mudah untuk pelindungan jangka panjang. Sejak Julai 2022 hingga Disember 2023, lebih 102,000 ahli telah membeli kira-kira 118,000 polisi dan produk takaful melalui platform Air Lindung. Di bawah inisiatif berkenaan, ahli boleh menggunakan dana dalam akaun 2 untuk membeli produk insurans dan takaful yang terdiri daripada perlindungan nyawa dan penyakit kritikal untuk ahli keluarga. Maklumat lanjut mengenai Air Lindung, rujuk laman web rasmi KWSP seperti tertera. Universiti perlu mengkaji keperluan mewujudkan fakulti baru yang mempunyai kaitan dengan bidang yang mendapat permintaan tinggi pada masa kini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, graduan dalam bidang tertentu khususnya program literasi kecerdasan buatan AI dan sektor teknologi tinggi perlu ditingkatkan supaya dapat memenuhi permintaan industri negara dan pelabur. Universiti masuklah kolej-kolej untuk melihat dari segi potensi dunia pendidikan pada hari. Sebagai contoh dalam bidang AI yang sekarang ini merupakan satu bidang yang tidak perlu diberikan perhatian oleh semua universiti, tetapi dari segi fokus yang perlu diberikan dalam memenuhi keperluan negara dan juga dalam dunia yang sedang kita hadapi pada hari ini, khususnya dalam konteks AI. Beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Naib Chancellor Universiti dalam negara untuk merancang penyelesaian terhadap kekangan berkenaan. Beliau kata demikian selepas program Libat Urus Menteri KPT bersama duta-duta negara luar di ibu negara. Sekretariat Tetap Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS kebangsaan akan diwujudkan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ia bertujuan menyelaras pertindihan bidang kuasa bagi mengkoordinasi pembangunan ekosistem usahawan dan PMKS. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, sekretariat tersebut akan diketuai SME Corp dan akan bermesyuarat setiap bulan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mesyuarat telah membentangkan ataupun membincangkan 5 kertas yang dibentangkan dan antara keputusan yang telah dipersetujui adalah supaya satu sekretariat penyelarasan dan pelaporan dan tujuannya adalah untuk memastikan supaya semua dana ataupun belanjawan yang disalurkan kepada setiap agensi itu memberi kesan dan implikasi besar kepada pembangunan keusahawanan negara.
Beliau bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat MPUPK bilangan 1 tahun 2024 di Putrajaya. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mesyuarat turut meluluskan panduan pantas ESG, alam sekitar, sosial dan tadbir urus untuk PMKS dan Pelan Strategik PMKS 2030. Berat badan turun mendadak, sering sakit dan rasa tidak bernaya. Awas, anda mungkin pengidap kanser. Usah bimbang, ia boleh dirawat sekiranya pengesanan awal dilakukan. Ingin tahu lanjut? Ikuti siri kedua laporan sempena sambutan Hari Kanser Sedunia disediakan Maiza Musa Al-Bakri. Takut dan tidak ambil tahu antara sebab orang ramai tidak melakukan saringan kesihatan kanser. Namun kelewatan membuat ujian saringan boleh mendatangkan mudarat. Menurut pakar perubatan, ramai pengidap penyakit itu lambat menjalani pemeriksaan. Okey, kalau kita melihat daripada data yang 2012 hingga 2016 ni, kita seperti mana yang dilaporkan adalah pengesanan kanser pada tahap 3 dan 4 untuk kanser payudara dan juga cervical tu lebih daripada 40% lah, dah peringkat stage 3 dan 4. Manakala kalau kolorektal tu dah 70%, lelaki dan perempuan dah detect pada peringkat 3 dan 4 juga. Ini adalah sangat orang kata menyedihkan. Kita masih reflect kepada kita punya masyarakat kita lah, maknanya masih literasi ataupun behavior ataupun tingkah laku untuk membuat saringan awal tu masih lagi belum orang kata cukup kuat, bagus lagi lah kan. Sama seperti penyakit lain, kanser juga boleh dicegah dan diubati. So kalau tahap 1 dan tahap 2 itu kira tahap awal, majority yang datang tahap awal itu insya-Allah boleh disembuhkan. Saya rasa itu satu lagi tanggapan yang salah kebanyakan rakyat Malaysia lah. Rasanya bahawa bila didiagnos kanser, pengakhirannya ialah disebabkan oleh kanser, tapi sebenarnya tak. Selain ujian saringan, kanser boleh dicegah menerusi gaya hidup sihat. Peka dan ambil tahu tahap kesihatan masing-masing. Elak terlambat. Jalani ujian saringan, kenali tanda awal kanser. Jangan putus harapan, kanser boleh diubati. Kanser boleh dicegah. Kanser boleh diubati. Assalamualaikum semua. World Cancer Day. Jom sama-sama kita melawan kanser. Marilah kita berubah demi menjaga kesihatan diri kita. Marilah kita lebih bertanggungjawab untuk kesihatan diri kita. Kanser boleh dicegah, boleh diubati. Selamat Hari Kanser Sedunia. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Laporan itu mengakhiri berita wilayah. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.